Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Qais bin Usamah, Wakil Remaja Pemilik Mazon Turki Eropah. Alhamdulillah bertemu lagi dalam vlog Apa Lagi hari ini. Baiklah, seperti yang anda dapat lihat, sekarang saya berada di Sangkar Burung Mega di Villa GSB Holding Istanbul, Turki. Atas panduan Yang Bahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali yang telah membangunkan Sangkar Burung ini untuk kami terus beraktiviti dengan memelihara beberapa jenis burung yang ada di sini. Dan menjadi satu persoalan, benarkah kicauan burung boleh menjadi satu terapi, dan terapi yang bagaimana? Jadi bagi yang berminat untuk mengetahui, sila tonton video ini sampai ke hujung. Dan jangan lupa klik button subscribe channel Ikhwan TV dan share video ini untuk mengikuti lagi apa lagi perkongsian yang akan kami kongsikan. Jadi jom sama-sama kita saksikan. Para penonton Ikhwan TV yang dikasihi sekalian, seperti yang kita maklum, haiwan sentiasa berzikir mengingati Allah. Walaupun sedetik terlupa, nescaya mereka akan mati. Ada sepotong ayat Al-Quran yang berbunyi, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, yang bermaksud hanya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Sejak zaman pemerintahan Khalifah Utsmaniyah lagi, mereka telah menggunakan kaedah rawatan terapi kicauan burung bagi merawat hati, perasaan, akal, dan dikatakan boleh menghilangkan stres. Alhamdulillah atas keizinan yang bahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali dan juga Puan Ibu Azura selaku pengarah zon dan juga Ibu Zon bagi Zon Turki Eropah, dan juga para kepimpinan yang bahagia Tuan Adil Atamimi, yang bahagia Tuan Muhammad Nafiq, yang bahagia Tuan Abu Fidak dan juga Cik Rahman Nizam selaku Setiausaha Zon. Kami remaja pemilik rumah di sini telah diberi peluang untuk memelihara beberapa jenis ekor burung yang ada di sini. Yang ingin saya kongsikan ialah kita ada pelihara burung merpati dan juga burung terkukur, dan beberapa jenis burung tropika, antaranya burung mahabit, burung sultan dan juga kenari. Dan yang paling istimewa, kita ada burung jenis pipit. Apa yang istimewanya di sini, lebih 6 jenis burung pipit yang kita pelihara di sini. Antaranya burung zebra finch yang telah berkembang biak sejak terbela, sejak kita pelihara daripada 8 ekor sehingga membiak dengan bahagianya. Hari ini dah lebih 40 ekor. Jadi jom kita saksikan bagaimana habitat dan kehidupan burung ini. Jom sama-sama kita saksikan dokumentari yang disediakan. Pipit zebra ini berasal dari dataran dan hutan tropika di Australia. Hampir 70% jumlah habitatnya ditemui pada tahun 1801. Bermakna, ia ditemui semasa zaman kerajaan Khalifah Utsmaniyah lagi. Ia dibawa ke negara-negara dan benua-benua. Ciri-ciri pipit zebra ini mudah dikenali kerana terdapat jalur di matanya seperti kuda belang atau harimau. Dan mudah dikenali yang mana jantan dan yang mana betina dengan melihat corak dan warna pada sayap dan ekornya. Setelah jantan dan betina mencari pasangan masing-masing, pasangan ini akan mencari sarang untuk membuat tempat tinggal mereka. Apabila sudah mendapat sarang, maka berlakulah proses penambahbaikan sarang yang dilakukan oleh pasangan pipit ini.
Bagi persiapan pipit betina untuk bertelur, masing-masing akan mengutip jerami dan dibawa ke sarang sehingga ia selesa diduduki. Setelah ia bertelur, pasangan ini akan bergila-gila mengeram. Telur tersebut mengambil masa sekitar 14 ke 16 hari untuk menetas. Purata telur yang dihasilkan kira-kira 2 hingga 8 biji, namun yang di vila ini hanya sekitar 4 biji dan yang menetas 1 hingga 3 ekor sahaja setakat ini. Selepas berlaku proses penetasan, anak-anak pipit ini dijaga dengan rapi oleh ibu dan ayahnya secara bergilir-gilir memberi makan kepada anak-anaknya. Dengan mengambil makanan di luar yang telah disediakan seperti gandum dan biji rin. Bila kembali ke sarang, ia akan menyuapkan makanan ke mulut setiap anak-anaknya. Dalam tempoh kurang 3 minggu, anak-anak sudah berbulu penuh tetapi belum tumbuh jalur di matanya dan warnanya hanya satu warna, sama ada kehitaman atau kelabu. Di waktu ini, ia belum boleh terbang. Hanya sekali-sekala ia akan ke pemerkaan pintu masuk untuk memerhati keluar sarang. Jadi, selama berada di dalam sarang, ibu bapanya akan memberi makan kepada anak-anak sekitar 45 hari sebelum anak-anak mula terbang dan berdikari mencari makanan sendiri. Baiklah, jadi sekarang saya berada di dalam sangkar burung eksotik. Yang kalau dalam sangkar burung mega ni, atas panduan yang berharga Tuan Nasruddin Muhammad Ali untuk buat satu sangkar yang lebih khusus untuk burung-burung eksotik ni. Jadi kami di sini diberi peluang lah setiap hari untuk memberi makan kepada burung-burung ini lah. Yang mana kita berpeluang sendiri melihat telatah mereka, macam mana mereka mandi, macam mana burung-burung ni bertelur, ada yang bagi makan anak-anak dia. Jadi memang lengkap lah. Di sini memang ada sistem canvas untuk musim sejuk dan juga kita ada pasang kamera untuk melihat sendiri macam mana mak dan ayah burung ni akan bagi makan pada anak-anak mereka secara bergilir-gilir. Jadi di situ kita dapat belajar macam-macam perkara. Macam mana bertanggungjawabnya burung. Allah jadikan burung boleh menjaga anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang. Dan bukanlah tak ada perkara yang Allah datangkan, ada juga burung-burung yang kita cubalah lepaskan, tapi akhirnya mati. Sebab apa? Ada yang masuk dalam kolam. Jadi walaupun ada je yang tak mati pun masuk dalam kolam, peristiwa tu kita boleh muhasabah lah kan. Adalah teguran daripada Allah. Jadi kalau kita dapat lihat di sini ada lebih 6 jenis burung pipit. Memang terhiburlah kalau kita lihat macam mana mereka, kehidupan mereka itulah sebenarnya mereka berzikir kan. Tapi kita ni manusia, walaupun kita dalam keadaan kita lalai, tapi Allah taklah matikan kita kan. Begitulah kasih sayang Allah yang Maha Baik. Jadi sangatlah banyak perkara kita boleh belajar di sini. Keperluan makanan minuman, jerami, aksesori bertenggek seperti buaian dan tangga serta tap untuk mandi disediakan. Juga dipasang pemanas elektrik dan pemanas jenis seramik untuk memastikan sarang burung ini dalam keadaan suhu yang sesuai. Turut juga dipasang termostat kerana tugasnya adalah untuk mengawal suhu. Jika suhu melebihi 25 darjah Celsius, maka alat pemanas akan terpadam, dan jika suhu menurun sehingga 18 darjah Celsius, sistem pemanas akan menyala semula secara automatik. Pada sangkar burung eksotik ini juga telah dipasangkan kanvas yang ditempah khas sesuai dengan negara 4 musim. Kanvas plastik yang jernih serta kemudahan zip untuk membuka dan menutup bagi pengaliran udara. Jika musim panas, ianya boleh dibuka seluas-luasnya dan memudahkan juga untuk petugas keluar masuk bagi operasi kebersihan. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala dan berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita dapat lihat bagaimana kehidupan burung-burung, terutamanya pasangan pipit zebra, saling membantu pasangan dalam menyiapkan sarang yang sudah sedia ada kepada yang lebih selesa. Mereka saling bekerjasama dalam tempoh telur dieram, sama-sama memberi makan kepada anak-anaknya.
atas rasa bersama dan bekerjasama. Inilah membuatkan anak-anak dapat keselesaan dan kasih sayang dari ibu bapanya yang sangat bertanggungjawab. Jadi burung-burung di sini sebenarnya bahagia Tuan Fidak lah, sangat berjiwa kan. Mengkaji lagi macam mana kita nak mendekati burung-burung ni, kita boleh jinakkan dia kan. Adalah kaedah kan, kita basahkan kepak dia, kemudian kita usap-usap dia. Ada kalanya kita akan catu makanan dia supaya kita boleh suap sendiri. Kalau ikutkan peringkat awal, 8 ekor yang bahagia Tuan Adib sendiri hadiahkan, sehingga hari ini membiak sampai 40 ekor tu. Itu bila dikongsikan pada yang bahagia Tuan PE respon. Maknanya itu tanda mereka ni bahagia tinggal di sini. Jadi sama-sama kita boleh belajar lah kan. Burung pipit ni pun kita boleh kaitkan dengan para rasul, macam mana burung pipit yang kecil tu berjiwa besar nak menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan paruhnya kan, nak padamkan api yang sebesar itu, walaupun dengan usia yang kecil tu, walaupun digelakkan oleh kawan-kawan burung yang lain, haiwan-haiwan yang lain, tapi begitulah jiwa dia. Jadi itulah yang kami dapat belajar di sini, yang kita boleh hayatilah sama-sama. Bagi Tuan PE pun pandu kami selama ni. Kalaulah haiwan-haiwan ni anda katalah tak bertelur dan sebagainya, kita akan hiburkan dengan bernasib kan. Macam itulah nak menghayati lagi haiwan ciptaan Allah ni. Inilah antara didikan yang selalu ditekankan oleh Yang Berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali dan Yang Berbahagia Puan Ibu Azura Mat Yusof kepada kami para RPU. Perlunya banyak belajar dari kehidupan. Bila melihat haiwan, kena belajar fahami dan hayati apa sahaja gelagat, tabiat dan habitat semula jadinya. Dari situ, kita akan dapat belajar mengenali watak dan sifat-sifatnya sekalipun ianya haiwan. Ia dapat mendidik hati untuk dapat berbagai-bagai rasa, sehingga kita sebagai hamba Allah dapat perasaan takut kepada Allah SWT dan rindu kepada Rasulullah SAW. Inilah hasil didikan pemimpin yang sangat mengenalkan Allah dan Rasul kepada kami. RPU yang sangat perlukan bimbingan ilmu-ilmu dunia, lebih-lebih lagilah ilmu mengenal akhirat untuk keselamatan kami dunia akhirat. Alhamdulillah, itulah sedikit paparan yang dapat kami sediakan kepada para penonton Ikhwan TV yang setia hingga ke hujung. Jadi banyaklah ilmu dan pengalaman yang dapat kita pelajari di sini, khususnya kami para remaja yang telah diberi peluang oleh barisan kepimpinan GISB Holdings. Terima kasih banyak diucapkan, khususnya buat Datuk Tuan Pengerusi Eksekutif yang hormat, Tuan CEO dan barisan ahli lembaga penasihat GISB Holdings, dan barisan kepimpinan Muslimah dan barisan kepimpinan remaja penelumah lelaki dan perempuan, dan semua para penonton Ikhwan TV yang setia menonton. Jadi bertemu lagi kita dalam vlog apa lagi hari ini yang akan datang daripada saya Muhammad Qais bin Usamah, remaja penelumah Zon Turki Eropah. Assalamualaikum.